Kata nak jumpa Samsul Bat pula duk jauh lah. Kan? Bosa tungau macam ni. Orang kau jangan sampai duduk depan. Kan? Di belakang. Ni tika ni untuk apa ni? Tahan duduk belakang tu, duduk dalam selo tak. Tengok rakyat macam tengok puas hati kan. Ni cakap betul kan. Ni contoh lah. Contoh bagi faham. Seorang main cak-cak lah balik tiang. Faham lah kan. Contoh lah. Jadi mana kata itulah dunia ni sementara kan. Nabi beritahu dunia ni penjara bagi orang mukmin, maknanya banyak peraturan. Itu sebabnya dalam kitab Mukashafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Imam beritahu kebebasan yang sebenar bagi orang mukmin. Kebebasan yang sebenar bagi orang mukmin adalah kematian. Bila dah mati bebas, tak ada fikir apa dah. Dah mati. Bodoh nak gunting kan? Sebab tadi yang pertama kejar hidayah. Kenapa kena kejar hidayah? Sebab dengan adanya hidayah kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Salahnya orang kita ni dia memahami hidayah ni, petunjuk tu lain. Kau bila lah nak elok menutup aurat kau ditutup, pakailah tudung. Karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia, div-div kehormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, kan, terutamanya ahli jawatankuasa Hulu Balang penggerak aktiviti surau Kampung Pondoi, tak terlupa pada imam dan begitu juga jawatankuasa masjid Kampung Pondoi yang berhampiran. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana kita membicarakan soal kemerdekaan. Kemerdekaan, merdekakah kita? Kemerdekaan dunia, kemerdekaan akhirat. Merdekakah kita? Merdeka dunia, merdeka akhirat. Merdekakah kita? Soalan dia. Apakah maksud merdeka? Kan? Kemerdekaan ini adalah bebas dari terbelenggu penjajahan, begitu juga mampu untuk menggerakkan, melaksanakan apa juga perkara menurut acuan kita sendiri tanpa dikekang oleh unsur-unsur luar. Jadi itu adalah kemerdekaan, kebebasan. Tapi soalan dia adalah merdekakah kita? Soalannya. Dengan tahap kita, dengan halangan-halangan, kekangan-kekangan dalam kehidupan kita ni terlalu banyak, maka timbullah persoalannya, merdekakah kita? Hari ini topik yang telah dipilih ni, merdeka dunia, merdeka akhirat. Tetapi saya teringat macam manakah dalam satu hadis qudsi yang mana Nabi sebut, Allah Ta'ala memberitahu, aku tidak memurniakan dua keamanan dan dua ketakutan, tapi sebaliknya aku menggunakan satu keamanan dan satu ketakutan. Barang siapa yang takut dariku di dunia, maka akan ku amankan dia di akhirat. Dan barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Mana macam mana tu? Merdeka tak gitu? Tapik dua-dua tu. Salah satu. Ada orang dia rasa merdeka benar kat dunia ni. Belum tentu dia. Sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Penjara. Apa maksud penjara bagi orang mukmin ni? Mana untuk orang beriman dunia ni penjara. Orang duduk penjara tu tak boleh, ni tak boleh. Nak makan pun ikut apa benda yang ada ya. Dinding setakat itu ya. Kan kalau dia keluar pun sekejap dekat kawasan lapang tu je, lepas tu dia kena baik kerja. Baik kerja yang sepatutnya, lepas tu kan kena masuk balik dekat dalam bilik penjara dia tu. Tak dapat dia nak pilih makanan sesuka hati dia. Hari ni kalau boleh tuan nak nasi ayam, kopak je. Kau boleh lah kan. Ada pijak kat pegawai tu, tak mahu dia lah kan. Apa yang ada tu kau makan lah. Itulah maksudnya penjara. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Makna kalau kita gembira benar dengan dunia ni, maka sama lagi dengan orang kafir. Itulah.
Tu sebab tak kisah benar dah, yang datang jalan kaki, ada yang naik motor, naik Azia yang penceramah, okey, tak ada masalah pun. Kan? Tu yang memula tadi. Yo tak kan nak nyambut tadi masa memula saya sampai tadi. Yang pandang, yo tidak kan? Jadi macam tu. Sebab ini semua dunia, tak ada masalah pun. Jangan kita pening-peningkan kepala untuk benda yang sementara sifatnya. Beli kereta baru, beli kereta besar, berapa lama baru? Berapa lama baru sampai masa lama? Kan? Pengantin baru, besok tu dah muak tengok dah. Belum kata seminggu dah, besok dah muak dah. Yo, kembang kamu dah. Macam mana kan? Cerita kan? Jadi, dunia. Itu sebab kalau kita cerita kan, kita cerita tentang merdeka dunia, merdeka akhirat. Maka tengok balik. Apa sebenarnya yang kita nak capai dalam hidup kita ni? Dalam hidup kita ni matlamat 3 je. Kan? Matlamat kita 3 je. Yang pertama, kejarlah apa disebut sebagai hidayah. Kejarlah petunjuk daripada Allah. Kadang-kadang nama dia hidayah perangai, la ilaha illallah. Nama hidayah. Nama bini hidayah dah jumpa hidayah dah Ustaz. Bini saya nama hidayah Ustaz. Macam tu perangai tu. Surau masjid, rakit-rakit tu. Tak ada satu pun dia pernah sampai tu. Lalu je tengah-tengah tu. Asahlah hati kau. Datang dengan ceramah, berabut duduk belakang tu. Tak ada, duduk depan tu. Kata nak jumpa Samsul Depan pula duduk jauh lah. Kan? Bosa tungau macam ni. Orang kau jangan sampai duduk depan. Kan? Di belakang. Ni tika ni untuk apa ni? Tahan duduk belakang tu, duduk dalam selo tak? Tengok rakyat macam ni, tengok puas hati kan? Ni cakap betul kan? Ni contoh lah. Contoh bagi faham. Seorang main cak-cak lah balik tiang. Faham lah kan? Contoh lah. Jadi mana kata, itulah dunia ni sementara kan? Nabi beritahu dunia ni penjara bagi orang mukmin, maknanya banyak peraturan. Itu sebabnya dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Imam beritahu kebebasan yang sebenar bagi orang mukmin. Kebebasan yang sebenar bagi orang mukmin adalah kematian. Bila dah mati bebas, tak ada fikir apa dah. Dah mati. Bodoh nak gunting kan? Sebab tadi yang pertama kejar hidayah. Kenapa kena kejar hidayah? Sebab dengan adanya hidayah kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Salahnya orang kita ni dia memahami hidayah ni, petunjuk tu lain. Kau bila lah nak elok menutup aurat kau ditutup, pakailah tudung. Belum dapat soru, belum sampai soru dia tu. Belum dapat hidayah dia tu. Orang Melayu ni pula perangai, bukan orang Islam tu, orang Melayu. Sampai soru tu maksud dia accident, terbalik kereta, dia hidup lagi. Tu soru tu. Kau nak ubah tu. Mujur tak mampu. Kau mampu tak sampai dah. Jangan fikir macam tu. Kalau kita kata tunggu petunjuk, belum dapat petunjuk, ada orang cakap sebab apa kau macam ni, dan belum dapat petunjuk ni. Jangan sombong bercakap macam tu atas dunia ni. Sebab apakah tak cukup Al-Quran tu sebagai petunjuk untuk kita? Soalan ni. Berapa puluh tahun nah kau duduk kat kampung Pondoi ni? Paling lama Pondoi Ulu. Saya nampak nama jalan tu di Pondoi Ulu. Itu paling lama lah tu kan? Selama-lama 20 tahun. Tanya balik, berapa kali kau datang surau? Berapa kali kau datang masjid? Itu sebab pengurusi majlis terpaksa beritahu, kalau lihat pada surau kita ni dah daif benar. Saya pergi tengok mana daif itu. Rupanya banyak lagi benda-benda yang tak selesai dalam tu. Kan? Tabung ni jangan nontok kat situ. Jalan sekarang. Oh my, bosa pula tin nak lalu. Standby duit, jangan bagi alasan duit tak bawa. Keluar duit siap-siap dalam tangan. Letak itu ni Allah Ta'ala bagi pahala dah. Pegang. Kau jap boleh masuk dalam tu. Jangan seorang pun kita bagi keluar daripada kawasan surau ni tanpa dia masuk duit dalam tu.
Tak, orang suruh diam lah, macam tak tahu. Saya tak tahu. Macam tak terbabit, biar-biar saya cakap tak apa. Duit tak bawa ustaz, lurut dan barang komeh tu masuk dalam tu. Orang lelaki tak ada poket, tolu yang bawa perempuan tu dia cakap botol tu kita orang ni masukkan duit tu kan. Malam ni bayar saya berapa ni? Dah nak tanya berapa bayar malam ni? Berapa? Cakap lah berapa? Malam ni saya umumkan duit ceramah saya malam ni saya masukkan dalam tabung. Tak payah bagi kat saya, dah masuk dalam. Jangan kau simpan nak balik, masuk dalam tu. Ya, malam ni semua bagi duit, masuk duit dalam tu. Ya, jadi kita pastikan biar nanti besok kita juga yang selesa. Kalau tanya saya lagi suka ceramah dalam surau. Kan, tapi lah malam ni macam-macam lah alasan lelaki period lah apalah tak boleh masuk dalam kan. Iya ni kita maknanya sama-sama petunjuk ni kita kena cari, datang ke tempat-tempat yang baik, dapat petunjuk benar-benar, dapat gambaran. Sebagai contoh lah, Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Kalau kita kenal pelakon ahli setan lah. Oh, nak kena setan, sobot setan, nak kena dia dapat petunjuk waktu dia pergi ke pesta filem di US. Dia pergi bersembahyang dekat masjid di sana. Dekat sana tergerak hati dia nak kenal Islam lebih dalam lagi. Menangis dia masa tu. Tak semestinya kita kena pergi ke tempat-tempat apa kan. Kita tak tahu Allah Ta'ala kalau nak bagi gambaran tu, petunjuk tu Allah akan bagi. Tapi kita kena usaha. Jangan tunggu. Itu pertama. Yang kedua, kerjalah apa disebut sebagai maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Sebab sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Itu yang Nabi beritahu. Kita semua ada dosa. Melainkan ada siapa ini berani cakap, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 8 ni belum ada dosa ni, tolong kat tangan. Kau cakap macam tu pun berdosa dah. Saya sampai tadi pun saya dengar dah berdosa dah. Saya maafkan lah. Saya maafkanlah orang yang ngumpet-ngumpet saya tadi tu, saya maafkan lah. Perempuan belakang saya tu kan saya tak dengar. Tinggi kau ingat dia pekak tinggi sebesar ni weh kan. Buka air mas dalam TV nampak tu aku hajar betul. Itu saya maafkan kat tu. Salah tu tu. Kan? Jadi kita semua berdosa, jadi minta ampun dengan Allah, maghfirah, minta ampun dengan Allah. Tu sebab lepas semayang jangan bawa capus balik, tunggu dulu. Lepas semayang pergi bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah ni istighfar ni, minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, Nabi kata pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, kedua akan dilapangkan daripada segala kesempitan, dan ketiga akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Daripada kau melalak menyanyi lagu tak tentu arah, lebih baiklah istighfar. Dan yang ketiga, kejarlah apa ini disebut sebagai rahmat. Kejarlah rahmat daripada Allah. Sebab apa? Hanya dengan rahmat Allah. Rahmat ni adalah satu-satunya tiket nak masuk syurga. Kejarlah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah banyak-banyak. Tapi itulah cabaran kita hari ini dalam beribadah banyak-banyak ni. Apa cabarannya? Cabarannya adalah dunia. Cabarannya adalah dunia. Kadang-kadang tak datang. Kenapa tak buat camah pergi maghrib? Nak tengok drama. Pukul 7 drama je. Contohlah, saya tak cakap orang sini dan tempat lain. Dengan drama Risik Pada Hati, Melur Untuk Firdaus, Bisik-bisik gelora, Suamiku Seorang Pendosa, Dendam Seorang Isteri.
Malam ni ada tak drama tu yang resip pada hati tu, ada tak malam ni? Dah habis, mana tengok tu. Saja tanya tu, ni luhui menjawab ya kan, apa tu dah habis tu kan. Habis macam mana, baik tak ada dengan madu tu? Tak baik dah lah, saya tak tengok dah, saya tanya ni kan. Macam tu lah, mana nak tengok kan. Banyak lagi gangguan-gangguan ni. Sebab semayang contoh kan, semayang subuh 5 minit kata kan, semayang subuh, semayang maghrib pun 5 minit. Kita ambil lah semayang tu, siap dengan doa 10 minit, 10 kali 5 baru 50 minit. Ganapkanlah lagi 10 minit, sejam lah untuk semayang menghadap Allah. Tapi 23 jam lagi semua dunia, tu masalah kita. Tapi kalau 23 jam lagi tu kita buat urusan dunia tapi ingat Allah, alangkah baik. Alangkah baiknya. Sebab saya tanya tadi bukan sebab saya nak kira berapa, saya kata tak apa, mana bayaran camas itu masuk dalam tu dunia. Duit ni saya bagi malam ni, jangan risau, saya yakin esok Allah bagi lagi banyak lagi. Tentu kan. Benda ni berlaku. Itu pun tak merdeka lagi. Banyak warna, bagi surau-surau, bagi banyak berapa, RM1 dah lah. RM1 tak baby. Awal tahun RM1, tengah tahun RM1, dapat bonus RM1, dapat air citra RM1 ya. Saja ya, AJK surau dengan AJK masjid, tabung tu saja tak dibubuh minyak kat tayar tu biar berbunyi sampai dah sampai dah. Tapi kemerdekaan kita dalam membebaskan diri kita pada belenggu pengaruh cintakan duit ni tak selesai lagi. Berlumba-lumba nak naik kereta-kereta besar, contohlah kan, tak selesai. Sampai bila tak selesai? Pakailah kereta besar. Tu sebab saya kalau bersetakat berdua naik kereta kecil senang. Bukan sebab alah saja tu nak nyuruh, tak ada. Memang saya sayang kereta yang paling saya gamar sekali Azia ni lah. Betul saya kata. Hati pun senang. Kadang-kadang naik kereta besar tu jahat hati tu. Turun naik kereta, kau ada cerita tu masalah. Jahat betul setan ni kau. Dia berbisik macam betul ni kadang betul cakap. Tu sebab kalau saya nak balik kampung baru saya bawa besar sikit. Sebab anak, ya Allah aku bawa kereta besar ni bukan nak belagak ya Allah. Sebab tak muat anak aku nak naik kereta kecil ya Allah. Anak ramai. Gajin ni kan. Balik ceramah jadi macam mana? Ceramah kat pondoi pula. Dokek kan kalau jauh dah habis dah, ya tidur dah. Kan tak ada lagu kau ya. Tapi macam tu lah. Jangan kita risau-risau. Kadang poning kepala lah. Kenapa lah bang kita ni tak ada ni, kenapa kita tak ada macam ni? Itu masalah kita. Kita tak merdeka ni. Bahagia tu payah mana nak cari. Bahagia nak kerja, bahagia akhirat kerja. Akhirat yang kita kerja kan? Dosa banyak, apa banyak, datang surau. Lepas tu disaun pula tu, halah orang pergi surau tu belum tentu elok panggil. Oh ayat kan, ayat orang kat kedai kopi. Waya dia orang kat kedai kopi ni dia pergi haji 3 kali sehari. Dia main dapat masjid. Saun, alah pergi surau, pergi masjid belum tentu elok panggil. Memang betul, belum tentu elok, tapi ada harapan elok. Orang pergi disco, pergi klub dandut tu belum tentu tak elok, betul, tapi ada harapan jadi tak elok. Belum pernah ni orang pergi disco, pergi dandut kan, berhenti, kenapa? Isyak. Jangan nak bohong. Berio dah siap bontang sejadah semua dia kat situ, tak ada. Inilah tompek. Nampak? Tuan-tuan ingat apa? Malam ni tuan-tuan memang kena bagi sumbangan ni. Saya ingatkan banyak kali. Kena lancar, kena bagi sumbangan ni sebab apa? Ingat senang nak bagi Samsul Ubat ni. Berapa puluh dia ngumpulkan duit nak bayar Samsul Ubat ni. Kan? Itu satu. Tu. Pay system tu melengkar wayar tu nampak. Saja dia tunjuk wayar tu banyak tu, mahal bayar tu. Nampak tak? Baru dah sadap bunyi jadi sama-sama kita sumbangkan. Contohlah yang nak ditambah baik antaranya apa dalam surau ni? Kapet. Tandas. Tengok tandas ni image tau. Bagi duit tu. Bagi orang barang komen. Percaya cakap saya nak bagi tahu semua. Cerita benar lah, duit ni kalau kita bagi apa yang kita ada ni, bagilah.
Kita rasa borek tu terbaik. Sebab dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Cubalah bagi 100 orang, cuba bagi satu rumah 100, cuba. Mana yang mampu lah. Kalau bagi RM50, bagi. Biar bagi tu terasa umat RM50, dia terasa. Cubalah bagi. Besok tu belum tentu tengok joki macam mana. Anak periksa belajar result bagus, suami bawa balik kawan untuk kita. Macam si Haifa tu lah, dengan si Aisyah tu contoh kan. Kau tengok drama Risik Pada Hati kan, suka tak orang perempuan? Kau tengok drama tu kan kesian kat dia. Kau nak dia baik, macam tu lah perasaan Cuba kesian sikit kat orang lelaki tu. Kan apa bodoh sian kan. Tak adalah, maksud saya macam tu lah. Mana kita bagi semua, ada rezeki Allah Ta'ala akan bagi kat kita. Bila katakan belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta dicintainya. Bila lalu tabung buka wallet, tengok alamak dalam tu ada 2 lay, satu RM5, satu RM100. Mana yang paling kita sayang kita bagi. Saya bagi RM5 tak, sebab saya sayang betul RM5. RM100 tu saya tak sayang lah. Saya tengoklah sengaja ni kau jap bagi. Mak ayat dah. Kau nak bohong siapa? Keluar daripada suruh start motor, minyak habis. Dah tolak pakai sasaran minyak. Sasaran minyak, isi minyak RM10, tinggal RM90. Start motor. Okey, keletap lah. Tayar bocor. Pergi ke tayar, tiup dengan tayar tembalah tayar tu lah. Tukar tayar kan, habis RM30. Dah selesai RM40. Tengah-tengah tunggu Cina tu repair tayar, telefon bunyi, halo bang, abang kat mana tu? Kat ni tayar bocor ni abang, tolong beli bang, boreh sikit, beli dia gula, beli ni habis lagi RM25, RM30 habis, dah RM70, tinggal RM30. Keluar tengah balik barang, keluar daripada pasar raya yang ada tulis nombor 99 tu. Saya tak nak sabut betul-betul, dia tak taja camah kita malam ni. Baru keluar tak sampak dengan kau, woi, elok jumpa kau ni, hutang dan RM30 belum nak bayar, langsung habis. Jadi yang jadi milik kita mana? RM5 tu tadi. Tu sebab saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya dengan mak saya waktu tu saya pergi mengerjakan umrah. Masa tu di Madinah, lepas makan tengah hari, saya cakap dengan mak, mak rasa-rasa nak bawa lah saudara mara kita mana yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah, saya nak sedekah lah. Mak saya cakap, ini Madinah ni, kalau memang kau dah cakap kau kena buat, nak buat lah ni mak tu yang cakap tu. Lepas tu dalam tahun 2018 saya bawa, Alhamdulillah 2018 tu kira-kira 5 boleh orang monung. 5 boleh, bukan 5 boleh monung. 2 yang monung, pertama saya, kedua buka akaun. 5 boleh bawa saudara, tak mahu dia dah bawa package yang biasa-biasa, aku nak bawa package yang elok. Seorang RM9,000 lebih, rakyat RM10,000. Tak sah dicampur kan, takut lah bawa. Masa tu terdongang kat telinga, padan muka kau, terdongang kat telinga. Kau main lagi dalam camah, kau cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Sekarang kau tengok muka akaun kau. Setan tu. Memang betul, saya sebagai manusia biasa ni nak beritahu, itulah yang saya rasa. Bukan kata baik warna Samsul Debat ni, tak baik dah kan. Nak tunjukkan masa tu saya tak tahu, saya macam mungkin dah biasa sedekah RM1, RM10 kan. Tapi bila sekali saya buat macam tu kan, ya Allah, umat banyak Tapi waktu sampai di KLIA,
Waktu nak pergi semua tengok saudara-saudara mara saya pakai ihram, dah siap dah bergambar-gambar kaki lain nak berlopeh apa nak. Masa tu separuh daripada perasaan yang habis duit tadi hilang. Separuh tau. Tak habis semua dia dah, separuh. Tapi bila sampai ke tanah suci, bila menjejakkan kaki ke tanah suci, nampak ada separuh. Kebanyakan ahli keluarga saya mengalir air mata sebab tak sanggup. Ada yang dah masuk senarai bankrupt, insolvency, buat rayuan dengan penyamin. Tak pernah naik kapal terbang yang seorang tu pula. Tompek pertama jejakkan kaki adalah tanah suci Mekah. Bayangkan. Masa tu hilang perasaan saya tu. Habis, saya tak ada fikir apa dah. Seronok saya walaupun duit saya habis. Saya tak ada hal. Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, sampai saja di Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah dalam hati cakap mujur balik modal, tak ada dah. Masa tu saya cakap kat diri saya, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Macam tu lah ya. Makna ya tuan-tuan, masalahnya lepas tu berterusan, Allah bagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Saya tak pernah demand dalam ceramah saya, tak ada demand pun. Saya kata bajet mesti saya ajar PA saya, suruh tanya dulu surau, tanya dulu masjid, bajet you all berapa, tanya dulu. Jangan terus cakap mesti bayar banyak ni, jangan. Saya kata kalau betul PA saya cakap macam tu, beritahu saya. Tu sebab saya lebih agama ceramah lepas maghrib. Doreh habis doreh kita makan. Dia nak makan belum ni? Kilo pukul 10 tak makan ni. Makanan ada tak alam ni? Ada. Jadi kalau makanan dah ada, makruh camah lah lama. Donga camah tak seberapa dah, betul. Sabar dulu. Bukan selalu nak jumpa Samsul Debat, donga lah dulu. Ya. Tu dia, jangan percaya cakap saya, kehebatan sedekah ni. Dan insya-Allah untuk makluman semua, pada bulan 12 ni saya akan bawa 35 orang ahli keluarga saya. Saya akan bawa. Bukan kata apa. Dilayan dia tu kan, ya Allahu akbar. Buatlah, tanyalah orang dah biasa sedekah. Bulan puasa je tengok macam mana kita sedekah. Boleh kuih bagi ke orang, boleh kuih. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu. Tanya ni acik-acik yang tua-tua yang jalan berseret tadi tu, kita tengok. Yang tengok Samsul Debat yang tahu nampak. Tanya Wan dah. Tanya lah Wan tu umur berapa dah tu, tanya. Berapa tu? Wan tu berapa umur dah Wan? Iya. Berapa umur dah tu? Wan tu berapa umur tu belakang? 7 boleh? Berapa? 75 nampak? 75. Setengah orang, kebanyakan orang kat Kuala Lumpur dah terbaring dah tu. Jadi dia boleh datang dengan cabang sebab apa? Daripada dulu, bila Kenduri Kenara mana yang datang Belenggang katanya, Kenduri Kenara bawa kepaya lah dia. Tahu kepaya? Budak sekarang tak faham dia kepaya. Tahu kepaya adik? Papaya. Tahu papaya? Orang putih tu ambil cakap ni 9 tu kepaya, papaya. Tahu? Papaya tahu? Apa dia? Temikai. Kau ni orang Pondoi ke tidak ni? Oh, Melaka Tengok baju tu Melaka kat mana dik? Melaka kat Tampin kau biar betul cakap kau ni. Kau Melaka kau angguk sekali ke Tampin, kau cakap betul-betul. Tampin, mana mak kau ni? Mak pun Tampin kau Melaka. Tampin. Pondok. Apalah kau tunjuk Sanun lah, mak kau tunjuk sini. Kau ni. Iyalah. Kan orang dulu ada ya benda bila Kenduri bawa. Dulu mana ada pakai kemah pasang siap macam ni? Tanya wan-wan ni semua. Mana ada? Semua pakai buluh.
Saya sompek lah merasa kemah Kenduri tu. Pakai buluh, tempat duduk buluh, tempat letak dulang, jambar semua buluh. Dulu macam mana masyarakat? Itu sebab orang budaya sedekah tu sebabnya saling doa mendoakan, saling berkat memberkati. Tengok macam mana jadi? Alhamdulillah semua sihat walafiat sampai ke tua. Ni sekarang baru umur 20 nak mampu dah. Mati dah. Ya cakap betul. Saya bila tengok dengan kampung ni, alhamdulillah lah, orang lah. Marin kat TK, saya lahir kat TK. TK. Batu KK. Mana ada orang sebut batu KK? TK pun kan. Saya lahir kat kampung ada lari TK, cucu arwah lebay Saya masuk kat kampung mainan. Galap bumi tak nampak apa jalan tu. Mana ada lampu jalan macam sekarang banyak. Ini pun baru-baru ni kot. Dalam berapa tahun ni ada, betul tak? Dulu galap ni. Lalu dah. Oh cerita time ni lah kau lalu. Kan. Memang ya. Kan. Tapi orang dulu alhamdulillah berkat hidup dan sihat walafiat. Saya doakan wan-wan dan tuk-tuk yang datang ni, haji-haji semua, hajah semua datang sihat walafiat. Itu dia, salah satunya tu. Orang dulu-dulu tak pernah datang lenggang. Semua ada kerja buat, mesti bantu. Hidup kita ni sementara. Tu sebabnya mati je kita besok. Sebab saya teringat macam mana dalam satu kisah Nabi dia ambil satu ranting kayu tu, dia tulis, dia lukis kat tanah tu, dia buat garisan je lah. Garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu pula dia letakkan satu petak tu, tergantung dekat garisan tu. Faham tak? Macam kat garisan tu dia buat satu petak je tu. Nabi buat, Nabi lukis kat tanah. Kemudian dalam petak tu Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Nabi bagi tahu, garisan panjang tu itulah cita-cita manusia. Panjang. Aku besok aku nak buatnya. Kau tunggulah hujung tahun sok rumah dan jadi macam mana. Kau tengok bulan oleh dan boli kereta apa. Kau tengok lagi 2 minggu apa yang dia nampak. Dia bercita-cita panjang, seolah-olah macam dia yakin dia akan hidup sampai hujung tahun. Dia yakin dia boleh hidup sampai besok. Tompah baju Melayu raya, baru testing kat kedai Cina tu. Ini pagi raya dan pakai buntang, betul orang tengok. Baju kita sama lah tu yang sekali PKP. Kan? Langsung menung. Ambil gambar masuk dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Nah, ini yang berlaku. Kita takkan tak dapat pengajaran lagi pada situ. Kan? Beryoyolah kita kan. Macam-macam. Dan kemudian Nabi letakkan segi 4 tempat tu, nak beritahu setakat itu je umur kita. Dan Nabi cakap cala-cala dalam tu, Nabi kata apa? Itulah ujian dan dugaan dalam hidup kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Mati je besok, 3 benda je Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala akan tanya? Pertama, Allah Ta'ala tanya nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun? 50 ya Allah, 60 ya Allah, 65 ya Allah. Kau balik umur berapa? 5 balik ya Allah. Kau balik umur berapa? 25. Tahu ambil seorang tu pula. Soalan tu bukan itu. Yang Allah akan tanya, bagaimana kau manfaatkan umur kau tu? Kau buat apa dengan umur kau tu? Ada tak kau pergi surau? Ada tak kau pergi masjid? Tak pergi ya Allah. Kau tak dengar kau aku panggil kau. Kau tak dengar kau. Hayya 'alas salat. Kau dengar tak tu? Dengar. Telinga jawab. Dengar. Dia buat tak dengar tu. Habis apa kau buat? Berjemaah ya Allah. Kau berjemaah apa? Risik pada hati.
melur untuk Firdaus. Berjemaah depan TV, tak rasa bersalah, ingkar perintah Allah. Allah tanya, umur kita buat apa? Yang kedua, Allah Ta'ala tanya nikmat muda. Muda dulu kau buat apa? Enjoy, ya Allah, main motor, ya Allah, aku ubah suai motor aku. Kau buat apa? Main game, ya Allah. Kau buat apa lagi? Aku lepak-lepak dengan kawan, ya Allah. Dekat mana? Dekat tempat kolam pancing udang. Dekat kau. Tak ada kojo betul. Berduduk keliling kolam tu. Tapi tak apalah, boleh makan udang tu lepas tu, tak apalah. Dan kau buat apa? Mancing, ya Allah. Daripada pagi sampai ke malam kan. Istiqamah dia duduk situ. Buntang betul ikan tu. Ikan tu mana ikan? Dia ni semayang kan? Tidak. Contoh lah. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Orang sini tak mancing mana lah. Semua pergi surau ni. Semua pergi masjid, pergi surau kan? Okey lah tadi tu. Kuat nak bunyi Oh, yelah. Dia kalau dia slow tu, bawa polo, capek sikit habis jamah. Tak ada lah. Dia. Kemudian ketiga, Allah Ta'ala akan tanya. Pertama nikmat umur, kedua nikmat muda, ketiga nikmat apa? Nikmat ilmu. Kau cari tak ilmu? Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri dia. Satu, nafkah zahir. Kedua, nafkah batin. Nafkah zahir, bagi belanja makan, belanja minum, pakaian, tempat tinggal, makanan, pakaian ni paling kurang 2 pasang setahun, paling kurang wajib suami bagi. Sekurang-kurangnya 2 pasang sepersalinan lengkap dengan tudung dan brooch ni sekali. Kan? Kau nak bagi, jangan main-main. Orang lelaki kau dah bagi, tapi bila sebut nafkah batin pun wajib bagi. Tidak hanya di atas katil sahaja. Cerita nafkah batin ini termasuklah juga memberi didikan agama. Orang lelaki kalau tak boleh didik isteri tentang agama dengan baik, jangan halang isteri untuk belajar agama. Tu nasihat saya. Abang nak pergi belajar kau duduk rumah lah, memokak. Tak bagi dia dah. Dah jalan dah tabung. Standby duit, keluarkan duit sekarang. Standby, barang komeh tu mana yang tak bawa duit, keluarkan golang tu, letak dah macam mana. Dengan nak letak je. Standby. La ilah, bercungkil tutup tabung tu lah. Ilah, tak ada lubang lah. Lubang kecil macam tak nak bagi je. Ambil sudu tu, cungkil lah betul-betul biar masuk tu, lubang tu besar sikit. Pakai kunci bang, cungkil ni, tak payah ada lubang kecil tu. Ni saya nak tengok kat luar ni, bagi siapa bagi? Tak kira kan. Saya tunggu yang kat luar tu, yang tu VIP seat tu, yang luar tu, yang grandstand tu. Dia duduk grandstand kat atas tu, dia dengan harapan dia balik orang tak perasan tu. Standby. Jangan baik-baik korek pula. Alhamdulillah. Sampai ambil kat kereta. Mana tak duduk tinggal kat kereta tu masuk. Ada kan. Bayangkanlah, bukan senang tau ambil sumbangan ni. Satu pondok tengok dia bagi tu. Nampak tak? Dia bukan menunjuk dah. Inilah contoh yang baik. Bila seorang bagi, dia bagi takkan dan tak bagi. Itu yang bagusnya. Tahu? Yang belah sini dah comel lah. Dan bawa tolong ni macam mana ni. Aduh. Okey ya. Tak apa. Nanti sekarang apa? Dah mula yang korek dah. Alamak aja kan. Standby. Tabung satu lagi mana? Dah jalan lah. Jalan belah sana. Jangan belanggur pula. Belah sana. Masukkan. Alhamdulillah. Masukkan lagi. Siapa lagi? Bagi. Jangan membuat koma pula. Korek di depan tu.
Kalau dapat sekarang, bila dah habis satu round sekarang, masuk dalam, kira saya nak umumkan berapa kita dapat malam ni. Macam tu. Bagi. Siapa nak bagi lagi? Bagi. Saya berhenti ceramah sekejap. Bagi orang bagi duit je. Nak pinjam orang sekolah ke apa ke. Nombor akaun bank mana? Bank waduh, nombor akaun. Nombor akaun dia. Kan saya dah bagi dia minta kali. Mana tadi yang saya punya tu? Masuk dalam tu. Tak apa. Masuk dia tahu dalam tu, tak apa. Alhamdulillah. Ada aircon tak dalam surau ni? Ada, alhamdulillah. Mana yang belah sana? Tu VIP ke tu? Tak, belah sini dah ada tabung kan? Janganlah datang sini kak. Belah sana ni. Macam nak minta 2 kali pula. Belah sana. Belah sana dah standby dah tu. Ada seorang tu, dia cek kosong, tulis lah berapa nak. Saya okey lah dia tu. Dalam baki dia RM50. Dia punya garang tu kan. Cek kosong okey. Okey, ada lagi tak yang nak bagi? Angkat tangan. Tapi dia tak boleh nak bagi lagi. Angkat tangan. Dia nak bagi tapi tak boleh nak bagi sebab tabung tak sampai ke dia. Ada tak? Tu tengah tu. Tu yang angkat tangan. Mana kak? Angkat tangan lagi kak. Tu. Dia nak bagi. Alhamdulillah, ya Allah Akbar. Murah joki kak. Beranak ni. Tak nak dah hotel. Tutup hilang tak kan? Alhamdulillah. Jadi macam tu lah ya. Tak apa. Sekarang kalau ada siapa yang belum boleh bagi, nak bagi boleh bagi lagi. Saya tak naklah tunjuk-tunjuk pada orang. Saya tunggukan majlis dah berakhir kan saya bagi. Sampai besok tak bagi sudah. Kan? Okey. Jadi makna kata saya sebut tadi, pertama Allah Ta'ala tanya tentang nikmat tadi, nikmat umur, nikmat muda, kemudian nikmat ilmu. Cari ilmu pengetahuan. Cantik toluk pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar, tak tahu bertanya. Malu bertanya, sasek barik, tak ada sasek jalan dah. Sekarang dah ada map, dah ada Waze kan. Jadi tak ada isu tak tanya sosek dah, dia boleh pakai maps. Tapi kalau dia sosek baik, sesuaikan diri kita, jangan kita leko. Bak kata orang tua-tua dulu di kandang kambing kita, mengambil di kandang rimau kita mengucap, tak ada mengaum dah. Kau ingat rimau tu tak kena kau siapa? Mau dicakau kepala kau tak apik dah. Confident dah mengaum dah. Apa kak ngadak mau mampu habislah kau lepas tu kan. Nak mau dah confident dah jawab dah. Saya lugu ustaz dah kan. Ya. Kan? Nikmat ilmu, cari ilmu. Untuk makluman semua, baik masjid, baik surau. Setiap malam ada kuliah. Datanglah. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu macam malam ni kan. Barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Bayangkan ni penyanyi Eliket tu pun siap confident. Ku nantimu di pintu syurga. Makasih. Kan? Confident dia tunggu kita ke pintu syurga tu. Bayangkan tu. Semua nak masuk syurga. Kan? Jadi kita duduk ni taman-taman syurga. Alhamdulillah. Oh mak garang nak borek itu kan. Alhamdulillah. Panglima okey. Tabung dana pembangunan. Alhamdulillah, syukur. Jadi makna kata kita ni dalam hidup kita ni ilmu kena cari. Ilmu kena cari. Dan begitu juga yang keempat, nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya adalah nikmat harta. Daripada mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Macam tadi lah, duit dapat ke mana? Gaji, ke mana kau belanjakan? Aku masukkan sikit ya Allah dalam tabung. Itu bagi ni kita dengar ceramah malam kan mati. Contoh
Ya Allah, inilah kematian yang dicemburui. Ada yang mati dia tak bagi tadi, dia baik-baik rolap tadi lah tabung lalu. Tentu dia kan. Tiba-tiba koma dia, hilang ingatan je kan. Malam tu mati. Kalau aku tahu aku nak mati malam tadi, aku bagi semua duit aku dalam tabung tu, dalam beg. Kan? Iyo. Masa cepat berlalu. Siapa sangka kita dah masuk tahun baru hijrah. Dan tiba-tiba pula surau ni, saya ingat buat camah hijrah malam ni. Rupa merdeka lah. Dahsyat tak dahsyat? Peringkat kebangsaan pun tak lancar lagi. Oh dah lancar dah, bulan Julai tu dah. Dah Julai dia dah lancar kan. Dia lancar kan. Okey. Singgah tak? Yang main serbat dia tanya tahu. Laju bayi tu. Kan. Baguslah Cik Abah sini suasana ni. Naik motor lalu, naik kereta lalu. Kan, bagus. Kan. Tapi itu lah. Kan, daripada mana dapat duit. Kalau mati malam ni, Allahu Akbar. Bahagia. Tapi kalau mati tak sampai bagi, kenapa lah aku tak bagi. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok ada jalan bam jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat dia mati dah ni, dalam botol mati dah ni. Datang bomba tu, tarik pakai tali, tengok nadi hidup lagi, bodohnya hidup lagi weh. Lepas tu bila tu terjaga kan, mana aku ni? Bang Hana bang, kenapa abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati? Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati, terperanjat dia tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati tu. Dia terperanjat tengok lubang tu mati. Nak cakap apa? Tu sebab kita ni kan kadang-kadang kau muka. Betul contoh kan. Mana kita tahu? Kau malam kan balik kan, besok dah tak wangkar dah. Bang. Tak ada. Lepas tu mula lah orang kampung. Dia keluarlah teori tu. Patutlah malam tadi dia duduk sebelah dan senyap dia. Nak mati kau sadar. Mulalah keluar cerita tu. Dan aku abah jangan duduk kat tiang tu. Ada pahaman-pahaman dia kan. Tak ada terus dah sampai ajal lah kan. Tapi biarlah kematian yang dicemburui. Jangan kita leko berlagak dengan harta, tak ada guna. Jangan jadi orang yang gila dunia. Tak ada gila dunia. Pertama pasangan. Isteri dan paling pandai masak. Dan tak mainlah makan kat kedai ni. Tak. Dan makan kat rumah. Dia masak lagi sodap beberapa kedai. Besok tu sama dia makan dengan kita kat kedai. Kau pahal kau meninggal semalam. Sementara laki dan bagi dan 1,000 sebulan. Kau ada rumah berlagak. Malam tu laki mati tercakit sudu. Ya perempuan kau mam joget. Abang kok mati. Hilang 1,000 sebulan. Orang lelaki ni menurut kajian dia mati dulu pada perempuan. Orang perempuan jangan koreh-koreh benar dengan lelaki. Tahu tak? Ayah kau mana ni? Ayah kau tu datang dengan mak ni. Ya, anda salam kat ayah. Malam kan minta maaf dengan suami. Abang, saya banyak bersalah dengan abang. Hari tu saya ceramah kat mana tu? Kat Pawai di pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Ceramah kat Teratak Zabah. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan lah. Perempuan saya tanyalah, laki tak ada kok? Laki habis mati dah. Jawab lah. Saya punya goli lah 5 minit saya berhenti ceramah. Tak teraya. Tak kau lah bergerai mata tu. Makcik tu jawab tauhid lah tu. Laki habis mati dah. Menyosah pula dia tanya. Allahu Akbar. Dia jawab tauhid lah tu. Iya.
Jangan gitu. Kok ada lah orang kampung Pondok ini yang tergamak lagi masuk pertandingan kilauan omeh tu. Tak faham saya tu. Kalau betul je nak pergi ke Kuala Lumpur bertanding kilauan emas tu, jangan lupa imam escortkan dia dengan jenazah tu. Tergamak tak ada pergi tu. Bagi peringatan sikit. Tu buat macam tu sudahlah. Menangis lah tu bila terkeluar. Nyampak. Ya saudara ke tidak ni? Kan? Yang tu pertama, dari segi pasangan. Kedua apa? Harta, kereta, motor, duit. Sementara dulu kita pernah pergi Pakan Tampin tu kan, kita nampak ada satu rumah tu, Allah Allah tu rumah. Dari kalau ada duit so dia nak buat rumah macam tu, kita pernah sebut. Tapi hari ni yang peduli pun tidak, rumah dah buruk dah. Sebab apa? Berlambak lagi rumah besar yang kita nampak kat Seremban, kat Melaka, kat Tampin, banyak lagi skim taman perumahan yang baru-baru lawa-lawa. Sebab sampai masa dia akan lama. Begitu juga dengan jawatan, kan? Sementara sifat ketua kampung berapa kali bertukar dah. Fungsi Persatuan Penduduk bertukar juga. Fungsi KRT tukar-tukar juga, kan? Sampai masa tukar. Pengurusi surau, pengurusi masjid pun bertukar-tukar. Sampai masa tak terdaya bagi orang ni pula. Satu kali mengundi, 3 Perdana Menteri dapat. Takkan tak faham lagi. Sementara nak berlanggar apa? Ni tak lama lagi nak berlanggar ni. Pun bertukar lagi so. Tengoklah. Jadi apa yang kita nak bangun? Saya sendiri pernah pegang jawatan. Jadi pengarah undang-undang, legal advisor, penasihat undang-undang. Bukan kocik anak jawatan. Sampai masa bersara. Tunjuk kad pesara tu dekat hotel, dapat 10%. Ya. Saya pernah ada jawatan, tapi saya bersara. Nak tunjuk sebentar, wui, dia pegawai dekat pejabat daerah tu di nombor 1 tu, kau jangan main tu. Tiba-tiba kek suara kampung Pondok tu macam ni. Bokono tu pencen. Jangan kita nak belagak macam kita sentiasa ada jawatan. Apa? Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Tak usahlah. Sebab saya kata, dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Ya. Yang pertama, nikmat. Selesai cerita. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah yang kita ada atas dunia ni. Merdeka ke kita bila dia tanya tentang amanah? Apa amanah kita? Setinggi-tinggi jawatan sebagai ketua negara, sampailah menjadi ketua rumah tangga. Jadi ketua keluarga. Allah akan tanya. Itu sebab jangan sibuk nak minta jawatan. Bercakap-cakap, bergaduh nak pegang jawatan. Apa yang elok? Tak elok pun. Jangan minta-minta jadi pemimpin, tapi kalau dah dipilih, anggaplah ia sebagai satu amanah. Kalau kita ditanya tentang amanah, tak boleh jawab, tak selesai. Tak merdeka kita. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Itu sebab kena jaga-jaga, kena hati-hati, kan? Jadi ketua keluarga, orang lelaki ni saya nak pesan. Orang lelaki-lelaki, dengar saya nak pesan ni. Jangan sekali-kali memberi alasan. Saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya dulu daripada awak. Dalam bab nafkah, dia tidak sedemikian. Membuat baik memang sampai bila-bila. Anak lelaki kena baik-baik dengan mak sampai bila-bila. Anak perempuan pun sama, kena baik-baik dengan mak sampai bila-bila. Tetapi dalam bab nafkah, tetap kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, baru mak dia. Kena faham ni betul-betul. Bab nafkah, kena utamakan isteri dan anak-anak, baru mak ayah dia. Orang lelaki kena ingat. Tapi kalau saya tak mampu, Ustaz, takkan saya nak biar mak saya. Saya hanya mampu untuk bagi mak saya, tak boleh bagi kat isteri saya. Kalau saya bagi isteri saya, mak saya tak dapat. Kau patut fikir betul-betul sebelum kau bernikah begini. Bukan dah nikah bukan nak fikir. Tapi pada isteri yang faham, dia akan cakap, bang, tak apalah, bagilah kat mak, saya faham. Tu. Tapi kalau orang perempuan tak redha, orang lelaki berhutang dan berdosa. Dia cakap betul.
Ya, tu kan lain dah berubah muka tu. Dia cakap tu orang ni. Iya. Kan bukan kata apa orang cakap Samsul Bat backingnya. Perempuan satu lagi kau ingat. Dan macam mak kan. Mak dia. Mak kena faham lah. Sampai hati kau. Mak yang meranak kau. Melahirkan kau. Tapi kau layan bini kau lebih pada mak kau. Jangan susahkan anak macam tu. Anak tu dia ada tanggungjawab dia. Biar dia jalan kan. Dia jalan tanggungjawab sebab mak suruh lagi besar pahala. Kau bila dapat duit belanja anak bagi, mak terima ni, tapi kau bagi duit belanja ke mak ni, bini anak-anak kau ni cukup tak belanja mak yang baik akan tanya macam tu. Faham? Jadi kita kena tahulah. Lagi satu, tak cukup panjang lu start macam mana? Sedekah amal. Kita nak kaya tapi modal tak nak keluar, sedekah. Macam sedekah tu kan susah nak pun tanya. Samsul Bat kau makan apa? Tak ada tanya tu. Selera pengusi dilayan. Ya. Malam ni pula Lu kampung macam tak pasti lu apa. Cuba tanya, poi tanya pengurusi surau ni, saya nak tanya sikit. Saya ingat saya nak nyumbang ni makanan untuk surau ni, untuk Samsul Bat datang malam esok. Saya nak tanya berapa ramai agak bajet malam tu datang. Agak lah tuan imam, agak-agak tuan pengurusi lah. Berapa ramai agak bajet datang? Berapa bajet? 300. Lain kali lah tak jadi, ramai mana pula tu. Tak jadi pula dah. Sikit baik cara sikit. Tak apalah saya bagi dalam 50 bungkus makanan. Tak apa, pandailah JK surau nak bagi-bagi kan. Saya pula saya bagi mihun dalam 30 bungkus. Boleh, tambah. Cukup. Jangan beban surau. Macam ni lah, saya bagi temikai sebiji, potong 300. Nipis temikai tu. Apa bodoh buah ni? Temikai ni, ya kok. Nipis potongan dia nak bagi 300. Bapak kodomut atau kodomut? Kodokut campur kodomut. Parah betul. Berkira pun kan, betul. Samsul Bat ni bukan apa, adalah awak senang kata lo dada. Kan semilang, goreng garingan, berbelado sikit. Okey lah. Kan banyak benar minta. Kan, nampak lah sikit sama gesek kau. Sana-sana ngilau ke. Gesek. Goreng. Tolu dia sadap apa? Apa dah? Ada orang cakap garu. Parah. Doreh bona jawab Astaghfirullahalazim. Tak, saya tinggal arwah abah saya mari tanya macam tu. Arwah abah mari ni Allah kawali mati. Dia tanya anak tolu sadap apa? Masak kicap sadap bah, yang seorang ni gulai sadap tak, yang sadap garu tak. Sabarlah kita. Arwah abah saya kelakar, arwah abah saya nasib baik saya tak macam dia. Bergurau ya, betul arwah abah saya bergurau ke rumah. Abang jangan makan bang, pulut-pulut ni, abang kan gaut ni, lemang ni tak boleh ni. Yang tak boleh pulut, lemang tak apa. Abang jangan makan, abang gaut ni, kacang-kacang ni tak boleh ni, kacang panjang ni mana boleh makan. Kau tengok betul-betul kacang panjang ni sebelum masak panjang, dah masak pendek tu. Tu arwah abah saya ayat tu. Anak tergelak. Allah Akbar. Tu sebab arwah abah saya tu. Itu yang saya banyak belajar lah. Arwah abah saya meninggal dunia, tak sakit, tak ada apa. 50 tahun genap umur meninggal. Lepas tu saya dengan adik-adik tak habis belajar lagi. Terkejut. Abah kelakar. Hari-hari bagi kita kolak kan. Tiba-tiba dia pergi demam panas sikit. Esok tu meninggal. Bayang tak tahu nak terima macam mana. Tak tahu. Tapi itulah dia, alhamdulillah. Rezeki kan, mak saya berjaya lah. Walaupun dia sebagai ibu tunggal kan, dia berjaya lah besarkan anak-anak. Saya ingat cerita arwah abah saya mari dekat Maybank Seremban tu. Masa tu abah saya masuk duit dekat BSN tu. Perusahaan sekolah kan, BSN sekolah Maybank kat Seremban tu kan. Jadi saya telefon abah saya, masa tu saya belajar kat UiTM kat London, lalu Gajah Melaka.
Lendu. Saya telefon lah, "Lo, Assalamualaikum, bah. Bah, duit dah kering lah, bah. Duit basah, macam mana lah?" Abah betul-betul lah. Yalah, kan Abah masuk lah. Cerita dia satu cerita tu. Abah saya pergi masuk duit untuk saya. Dia parking motor kat belakang bank tu, kat belakang BSN dengan bank tu, dia terparking motor lah. Dia parking situ. Masa tu ada dua Cina berkerja tu. Cina kerja Cina. Dia berlari, dia terlanggar arwah Abah saya, badan dia besar. Tak ada siapa lawan dia tu. Gomok tu Abah saya. Bukan nak cakap apa. Memang arwah Abah saya gomok. Dia langgar Abah saya. Terjatuh beg tu. Kemudian dia lari ditinggalkan beg tu terbuka tu. Yang Cina seorang yang kerja tu tahu tangkap beg tu. Terbuka kan beg tu. Nampak penuh duit dalam tu. Kemudian dia boleh cakap dengan arwah Abah saya. "Pakcik, kita bagi dua." Dia cakap tu. "Pakcik, kita bagi dua." Lepas tu arwah Abah saya, "Kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor balik. Mak saya punya marah lah. Mak saya, "Kenapa abang tak ambil? Kenapa abang tak ambil?" Satu jawapan arwah Abah saya yang saya ingat sampai hari ni. Dia kata apa? "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu yang Abah saya kata. Tak ambil lah. Apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Nak beritahu apa? Hidup ni cari berkat. Tu sebab duduk kampung, elok duduk kampung. Duduk pakan tu banyak bono-bono yang mengacau kan? Tak, sama yang kampung Ustaz kan? Tengok sini line internet mencanak apa kan? Pencawang Kemenhana tu sebab saya kata patutnya masa pencawang tu naik, dia patut bagi sumbangan berapa puluh ribu dekat dua-dua ni. Surau dengan masjid, korang bagi. Keuntungan dia berapa banyak dia dapat, korang bagi. Itu saya kata tadi, hidup kita ni sementara. Amanah ni Allah Ta'ala akan tanya. Amanah sebagai suami, amanah sebagai isteri, sebagai pemimpin, ketua lorong, tok lembaga pun kena tanya. Tok ketua kena tanya, ketua lorong kena tanya. Semua kena tanya. AJK masjid, AJK surau kena tanya. Jangan ingat aku AJK biasa-biasa je, tak apa. Jangan, Allah tanya. Dan begitu juga orang yang bini ramai, kena tanya. Jangan main-main. Berbini nak ramai, seorang pun tak terjaga nak ramai. Betul tak orang perempuan? Cik dah okey. Weh nyaut kan. Dan begitu juga yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Merdekakah kita dalam bab silaturahim ni? Cuba tanya. Bergaduh lagi pasal parti. Allah. Tuan-tuan, bergaduh dalam politik ni dekat kampung cukup teruk kadang-kadang saya tengok. Sedangkan kalau tuan pergi kat sidang DUN tu, pergi kat parlimen tu, dia orang elok waktu tepuk tampar, minum sama-sama, berborak macam mana, kau macam mana je, okey lah macam ni lah, kau macam mana nuah, macam tu lah orang elok. Sesama dia elok, cuma dekat dalam media memanglah dia tunjukkan pahaman dia, pandangan dia berbeza-beza. Yang kita kat kampung baling kursi bahal. Ni pesan saya, jaga silaturahim. Kita bergaduh sesama kita, akhirnya jumpa orang yang sama kan. Pergi kita bergaduh dengan orang tu, kita marah orang tu, tak suka dengan orang tu, pergi kedai minum lah, time ni lah dia nak minum sini. Aduh, bosan mana kampung ni. Bertambung dekat sipnya yang cabang tu lah, lalu dah. Macam mana? Bukan bahasa mana ada PU ni. Pondok Ulu. Di Pondok Ulu Sini Pondok Ilir. Kijai. Ijai. Apa Ijai tu? Kijai. Nama kampung Oh, Pondok Ulu belah sini. Oh, atas tu Kijai. Oh, patutlah dia tahu je tadi. Singgah tak? Saya bukan Pondok. Agak macam tu lah agak kan. Apa kira orang Melaka pun datang, orang Melaka pun mengaku Pondoi malam ni. Baju kau main game Melaka, tak aku ingat kau orang Melaka. Mana orang Muar tadi kata ada orang Muar datang, mana? Dah keluar balik dah tadi? Oh, balik dah. Nak jalan orang jangan. Tu je. Silaturahim jaga. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, minta semua orang ingatlah kalau boleh hadis ni.
tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Nak buang penyakit-penyakit, kita kena buang penyakit-penyakit dalam yang boleh merosakkan satu rahim. Pertama, buang penyakit tamak. Makan garang jangan hokap. Tahu hokap? Orang pondok tak faham hokap, tak tahulah. Hokap macam mana aja hokap tu, tak rapik aja dah bunyi hokap. Tahu tak hokap? Hokap ataupun orang Pondok Ulu sebut greedy, tamak. Jangan tamak, ya. Orang perempuan ingat jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham? Alhamdulillah, senang kojo gitu. Yang kedua, buang perasaan sombong. Jangan sombong-sombong. Kita semua sama di sisi Allah. Kan Nabi beritahu sungguhnya setiap umat Islam tu adalah sama, yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya. Tak ada hebat benar Samsul debat no. Sama time malam ngantuk tidur. Sama no. Samsul debat dia tak tidur dah 20 tahun dah tu tak tidur. Tak ada dah tidur. Bokoruh tidur Kadang-kadang bokoruh tu siap terperanjat sendiri tu. Dia sendiri, orang lelaki kau macam tu, dia terperanjat sendiri. Ada tahu orang lain dengar kan? Macam nak. Iya. Orang perempuan jangan orang ramah ngejek-ngejek orang lelaki. Orang lelaki ni dia tidur berdongkur ni sebab dia ponik. Kan? Ada orang tu dia tidur bunyi sombong kapal. Sampai pagi. So bini tanya, berapa banyak pelabuhan singgah dalam tadi tu? Parah betul. Syukurlah kan, orang lelaki ni dia berdongkur. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Ingat tu orang lelaki tu jawapan dia. Heboh, kerana dia takup hidung, terpicit dia. Sah betul. Kau je elok abang, cuba abang pusing belah sana. Saya tak pek tidur lah abang. Pusing ni. Itu yang lagi ponik tu, dia bercakap bahasa Rusia. Tu bahasa Rusia tu. Yang golak tu dia pernah dengar tu. Yang heran kita ni orang lelaki ni, masa bujang mari tak ada lah dengar benda tu. Sebab kita tidur seorang, dia lah komplain, kita tak dengar pun kan. Ada tu dia sampai dia punya berdongkur tu, orang perempuan sampai tak boleh tidur tu nak, dia bunyi vibrate tu. Perempuan tengok, Allah, apalah kau tanggung ni bang. Sampai tengah berhati tu, dia sampai chorus tu, dia macam tercokik tu. Letak kat hidung, hidup ni tak? Hidup ni. Sampai pagi saja. Golina hati tu tak pernah jadi. Iyo, ada seorang makcik tu kan, dia kata tak ada lah masa lain tinggal ke pakcik kau time tidur lah. Rupa pakcik kau dah tak ada. Tak dengar bunyi. Jadi hargai. Mulai malam ni kalau dengar suami tidur berdongkur, bagi galakan. Teruskan bang. Macam tu payah awak. Tu belum cerita Bilal lagi. Azan dia tengah tidur. Allahu Akbar. Mahal dah orang batu sampai ni. Untuk tak apalah kan. Jangan kita sombong, jangan kita belagak. Belagak sampai masuk kan sementara sahabat. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Dengar dah pakai kereta baru, tak malu dicuri duit tu.
Nongki tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tanpa dijilat bos satu. La ilaha illallah. Dengar nak SPM dapat semua. Macam nak ada seorang pandai. Janganlah macam itu. Dengar-dengar dia naik pangkat, dia kau, alhamdulillah, besar senang minta tolong dia. Kan elok. Dengar dia beli kereta baru, dia kau dapat kereta tumpang, tak payah bayar apa-apa, tumpang yang banyak. Dengar-dengar nak SPM dapat semua alhamdulillah, ada juga budak pandai kat kampung kita. Kan elok. Dengar-dengar apa? Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu lah. Kenapa? Dia nikah. Biarlah dia nikah. Apa masalah kau? Dia memang dalam hidup seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Laki 85, bini 25. Cuba kita cakap yang elok-elok. Alhamdulillah, dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan elok. Ni tak punya dongki. Mana pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Mana kau tahu? Yang makan yang suap kan. Bang tu telinga tu. Tak nampak dia dah. Kau tak perhati, cuba kau tanya perempuan. Apa yang kau gomang dengan Abang Haji tu? Umur kan dah banyak. Macam mana nak cakap Abang Haji ni dia faham hati saya. Apa? Dia pandai gurau. Dia romantik. Ambil kau. Romantik orang tua tu. Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dah ada pakak, tak terangan nak balik apa. Contohlah perkawan sini no. Orang sini 85, okey, tempat lain. Ya. Buang tamak, buang sombong, buang dengki, insya-Allah selamat. Dan pesan saya yang terakhir. Sebab saya tak tahan nak makan. 5 Ada 5 perkara dalam hidup ni insya-Allah selamatlah, merdekalah dunia akhirat. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Jangan diikutkan nanti. Kedua, syukur. Belajar bersyukur. Orang bersyukur takkan sombong. Orang bersyukur takkan tamak, takkan dengki dengan orang. Nombor 3, tawakal. Serah pada Allah. Keempat, redha dengan apa juga yang Allah bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlas. Ikhlaskan hati kita nak mengharapkan ganjaran pada Allah. Kalau buat sesuatu mengharapkan ganjaran manusia, kita akan kecewa. Contohlah, Tuan Pengurusi sebutlah, kita minta sangat orang sumbang. Bukan untuk dia. Bukan untuk paket peribadi. Untuk surau ni. Untuk rumah Allah. Untuk sama-sama kita jaga rumah Allah ni. Itu tujuannya. Bukan untuk tujuan peribadi. Saya bayar tadi duit ceramah saya dapat pelepasan cukai mana ada. Saya tahu pun tidak berapa. Tu saya tanya tadi berapa. Tak ada. Saya kisah ada. Tapi mudah-mudahan adalah kebaikan dia. Ada hikmah dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok bah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyemput rasa nak jujur. Jadi itu saja daripada saya. Apa-apa pun, merdeka ni janganlah kita ni heko dek meracun bunga api tanpa kita sadar. Dan sebagai penutup, saya nak semua orang nanti balik buka surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi kerjalah kerja akhirat.